Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang dan selamat Hari Raya. Hari ini adalah, sebenarnya Abang buat rakaman ni bukanlah waktu raya, tapi ini adalah hari raya pertama kita selepas 2 tahun PKP dan kali ini memang disambut secara meriah-meriah. Alhamdulillah kita dapat juga berjumpa dengan raya. Tapi jangan kita lupa, disebabkan 2 tahun kita COVID, ramai orang-orang yang kita sayang dah meninggal dunia disebabkan oleh COVID. Jadi terima kasih sangat-sangat hadir kembali dengarkan cerita Abang kali ini, edisi raya. Nak kata panjang pun tak juga cerita kali ini. Cuma ini adalah satu-satunya cerita yang Abang simpan memang khas untuk hari raya. Abang dapat cerita ni melalui telefon pada bulan 9 tahun lepas. Tapi Abang memang sengaja simpan benda ni untuk Abang ceritakan waktu raya sebab dia berkenaan dengan satu cerita yang sangat panjang. Abang bahagikan kepada 3 bahagian. Kurang-kurang kalau siapa-siapa yang tengah-tengah beraya tu bolehlah tengok cerita Abang sama-sama dengan sepupu sepapat, makcik pakcik, ramai-ramai tengok, dengar Abang bercerita. Hari ni Abang pakai baju Melayu lengkap dengan tak adalah dengan samping. Maksudnya dengan seluar. Takkanlah Abang tak pakai seluar. Abang pakai seluar. Cumanya ini baju sebenarnya baju tahun lepas, 2 tahun lepas. Abang tak ada baju raya tahun ni. Abang beli kurta. Lepas tu Abang kena kecam. Kenapa beli kurta? Patutnya beli baju Melayu. Tapi Abang macam beli je lah. Dan ini adalah songkok bapa Abang punya. Jadi agak tinggi songkoknya. Abang agak ambil masa juga nak adjust songkok ni supaya masuk dalam frame cerita. Sebab setiap Abang pakai songkok ni, nak tahu tak, songkok ni terkeluar daripada frame. Susah betul Abang nak adjust. Jadi Abang kena turunkan sikit Abang punya kerusi supaya songkok, baju semua masuk dekat dalam frame. Jadi hari ni adalah hari raya. Abang minta maaf sangat-sangat kalau ada yang Abang buat silap sewaktu Abang menyampaikan cerita sepanjang Abang buat YouTube bersama-sama dengan semua-semua yang menonton. Kalau Abang tersalah cakap, kadang-kadang Abang bukan tersalah cakap juga. Kadang-kadang Abang tersalah komen. Komen-komen yang Abang bagikan kadang-kadang menyakitkan hati mungkin. Abang minta maaf sangat-sangat sempena hari raya ni. Jadi hari ni Abang nak hiburkan bagi siapa-siapa yang tengah raya pun ada juga yang tengah kerja kan. Jadi ini hiburan untuk semua. Termasuk yang tengah beraya, yang tengah makan kuih, yang tengah makan ketupat rendang semua. Jadi moga-moga mendapat iktibarlah kita daripada cerita kali ini. Okey, jom kita teruskan dengan satu cerita panjang Abang bahagikan kepada 3. Yang cerita ke Abang ni adalah seorang yang berpangkat Abang lah kot. Abang boleh cakap Abang lah juga sebab sewaktu kami bertelefon tu dia bahasakan diri dia sebagai Abang. Tapi umur dia dah 50 tahun. Tahun ni dah genap 50 tahun. Jadi cerita ni yang sampai ke Abang ni orang lain namanya, tapi Abang letak nama salah seorang daripada penonton Abang iaitu Zaki. Itu adalah nama yang dicadangkan oleh penonton. Ceritanya berlaku dekat Pulau Pinang. Kita berbalik ke tahun 1993. Waktu tu memang dekat Pulau Pinang banyak gila kilang. Jadi peluang pekerjaan memang terbuka luas. Bagi mereka-mereka yang tak dapat peluang nak sambung belajar, diorang boleh masuk dekat dalam kilang kerja sebagai pekerja kilang. Dan dekat dalam kilang walaupun menjadi operator pada waktu tu, mereka akan dihantar untuk pergi ke kursus-kursus. Dan kursus-kursus tu akan dianugerahkan dengan sijil-sijil yang mana kalau diorang nak gunakan ke tempat lain pun masih lagi boleh. Maaf Abang melalut sikit bab kilang. Abang ceritakan suasana kilang bagi anak-anak muda yang tak tahu macam mana dulu-dulu zaman dulu kilang. Pada tahun 1993 Abang masih sekolah lagi. Belum lagi Abang kerja kilang. Sebab tu Abang kerja kilang juga. Okey. Zaki cerita ke Abang satu kisah yang betul-betul terkesan pada dia dan terkesan pada Abang. Berlaku kepada seorang kawan dia yang bernama Hasan. Pun bukan nama sebenar. Hasan dengan Zaki ni memang orang Pulau Pinang. Kalau tengok daripada cerita macam orang kepala batas.
Pematang Pauh kepala batas, lebih kurang lah macam itulah. Jadi dengan kata lain, dia dua orang ni memang bersekolah sama, pergi ke mana-mana sama, boleh kata kawan baik Zaki dengan Hasan ni. Tapi kenapa Zaki menjadi kawan baik Hasan? Sebab Hasan ni ada satu sifat, iaitu sifat yang terlalu merendah diri. Dia berkulit tak berapa nak cerah. Lepas tu dia punya cakap pula terlalu rasa rendah diri sampai dia tak ada keyakinan waktu nak bercakap. Jadi si Zaki ni memang akan menjadi kawan dia dalam banyak acara, banyak tempat dia orang pergi, memang Zaki ni jadi kawan. Sebabnya Zaki yang akan backup Hasan. Hasan ni dia punya sifat tak yakin diri dia. Kadang-kadang orang selalu ambil kesempatan pada dia. Jadi dia selalu ditindas. Dan nak jadi cerita, waktu tu Zaki cakap dia tak dapat peluang nak sambung belajar. Dia kata waktu tu bukan senang nak sambung belajar, nak dapat beasiswa pun susah. Abang tak tahulah waktu tu ada PTPTN ke tidak, tapi dia kata memang nak susah nak dapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran. Disebabkan keluarga dia orang pun bukanlah keluarga yang senang, dan dia pun teruslah habis SPM kerja tak mana-mana, maksudnya kerja kedai makan ke apa ke. Selepas umur dia 21 tahun, pada 1993 dia dapat tawaran bekerja di satu kilang di Pulau Pinang. Dan bila dia masuk ke kilang tu, rupa-rupanya tak lama lepas tu kawan baik dia iaitu Hasan pun masuk kerja kilang yang sama, sama-sama menjadi operator di bahagian pembetulan. Jadi Zaki kata sejak dia dapat tahu Hasan masuk dekat kilang yang sama, dan sejak itulah dia memang ke mana-mana dengan Hasan. Hasan pula memang daripada sekolah perangai dia macam tu, selalulah ditindas, diambil kesempatan. Macam tu jugalah dengan kat kilang ni. Dah lah tak ada makwa. Dia kata sebab tak ada confident kan, perempuan pun takut juga nak dekat. Dia kata tak ada makwa satu hal, itu tak ada masalah. Kawan-kawan lelaki selalu juga ambil kesempatan. Orang tu kerjanya sejengkal tapi dibaginya sedepa. Lepas tu disuruh buat kerja-kerja tambahan. Padahal kerja tambahan tu bukanlah dalam skop kerja si Hasan. Tapi Zaki selalu tolong Hasan. Kadang-kadang tolong backup. Kalaulah Zaki cerita, kalaulah ada reject ke ada apa, memang orang letak Hasan lah tempat orang menyalahkan. Dengan kata lain, buruk semua kat Hasan. Dan Hasan ni tak tahu nak melawan. Dia tahu sugol. Duduk dekat tepi longkang, cotek-cotek batu, dah tu je. Dia mengadulah dengan Zaki. Dia sedih orang buat dia macam ni. Tapi bila orang suruh buat lagi, dia ikut lagi. Orang yang tak ada pendirian, dia kata. Zaki kata kesian gila dengan Hasan. Okay. Jadi dia kata memang bos-bos pun selalu ambil kesempatan dekat Hasan. Dan benda ini merubah diri Hasan. Satu hari, Hasan jumpa dengan Zaki. Dia kata sesuatu yang di luar daripada apa yang Zaki fikir. Dia cakap, dia jumpa dengan satu bomoh. Dia kata bomoh ni bagus punya. Bomoh ni memang hebat, dan dia dah tanya bomoh tu, dia dah beritahu masalah dengan bomoh tu, dan bomoh tu cakap dia boleh tolong. Lepas tu Zaki tanya, tolong yang macam mana? Tapi Hasan kata, kalau kau nak tahu, kau kena teman aku. Sebab kau kan ada motor. Dia kata, aku nak naik motor dengan kau, kita pergi jumpa dengan apa tu bomoh ni. Sebab mengikut kata Zaki, Hasan jumpa bomoh tu tak sengaja. Bomoh tu datang ke kampung dia orang, ke kampung Hasan. Jadi kat situlah Hasan dia jumpa dengan bomoh tu. Lalu bomoh tu bagilah alamat. Kalau ada apa-apa masalah, boleh datang jumpa saya, katanya. Lepas tu Zaki pula Hasan pun dah cerita masalah. Dia kata okey, Tok Bomoh boleh tolong. Tok Bomoh akan bagi servis yang bagus. Jadi yang si Zaki ni rasa macam terteka-teka, apa benda pertolongan yang Bomoh ni nak kasih. Jadi seperti hari yang dijanjikan, dia orang berdua ni pun berangkatlah pergi ke rumah Bomoh tu. Dan Bomoh tu duduk memang dekat kawasan Pulau Pinang juga, dekat dalam pulau lah macam tu lebih kurang. Abang tak boleh beritahu nak tempat sebab Bomoh ni kan ada saudara mara, anak beranak. Walaupun dia dah meninggal, nanti Kang cari abang mati abang. Okey, abang beritahu dekat kawasan Pulau Pinang je lah. Jadi
Seperti hari yang dijanjikan, dia berdua sahabat ni, Zaki dengan Hasan ni pun pergilah jumpa bomoh tu. Rupa-rupanya bomoh ni nak ajarkan sesuatu pada Hasan. Dan ajaran tu adalah ilmu antara ilmu yang bagus. Dan Zaki pernah tanya, ini ni Tok Bomoh ni Islam ke ni? Ini betul-betul ikut ajaran Islam ke? Dia kata ini ikut ajaran Islam. Dia kata Tok akan bagi satu pendamping pada Hasan. Ni pendamping ni bagus, dia kata. Dia akan duduk menemani Hasan sampai bila-bila. Dan bila benda ni duduk dengan Hasan, orang akan tengok Hasan baik, orang akan tengok Hasan dia takut, orang tengok Hasan. Dengan kata lain, tak akan ada orang yang bully Hasan. Dan Hasan akan kelihatan handsome, kacak, bergaya. Macam tu lah. Jadi waktu tu, sebelum bomoh tu nak turunkan ilmu, Zaki sempat juga tanya dekat Hasan, contohnya dia macam minta excuse lah, Tok Bomoh, saya nak bincang dengan kawan saya kat luar kejap. Macam tu lah Zaki cerita. Jadi dia kata waktu tu dia berborak dengan Hasan, dia cakap dengan Hasan, benda ni mungkin ada kesan buruk. Kalaulah diambil benda ni, lepas tu ada kesan buruk, naya. Tapi Hasan cakap dia dah tak tahan dengan hidup macam ni. Hari-hari kena tindas, hari-hari kena hina. Jadi Zaki cakap dia antara serba salah nak bagi kawan dia ambil ilmu ni ke tidak. Tapi dia kata ending dia cakap macam ni lah penghujungnya. Kalau macam tu, kalau kau betul berkeras nak ambil, kau ambil lah. Tapi kalau terjadi apa-apa, kau datang jumpa aku. Kau jangan selesaikan masalah kau sendiri. Jadi selepas diorang berbincang, akhirnya diorang bersetuju untuk ambil ilmu yang Tok Bomoh ni tawarkan, iaitu meletakkan satu pendamping pada Hasan. Tapi yang bestnya, Tok Bomoh ni, dia dah letakkan pendamping, kata Zaki, baru dia beritahu syarat. Syaratnya adalah bila dah ambil pendamping ni, tak boleh bercerai. Maksudnya dengan pendamping ni akan bersama-sama dengan pendamping. Hasan akan bersama-sama dengan pendamping selama-lamanya sehingga akhir hayat. Dan setiap malam Jumaat, Hasan perlu memberi makan kepada pendamping ni. Makanan dia adalah dalam bentuk asap. Dia adalah beritahu kena nyalakan kemenyan, dicampurkan dengan beberapa bahan dan dibacakan mentera. Dan benda tu mesti dibuat di kawasan yang agak sedikit berluka. Sebab pendamping yang dia letak ni adalah seorang perempuan yang pemalu tapi cantik. Dengan kata lain, pendamping ni adalah seperti wanita-wanita zaman dulu. Kot zaman Sultan Melaka ke zaman-zaman dulu ni. Dengan kata lain, itu adalah pendamping yang ampuh. Kalau diletakkan pada Hasan, orang akan respect Hasan. Dan Hasan tak tangguh-tangguh, dia terus diterima. Dia tak terfikir dia akan kahwin satu hari nanti. Dia tak terfikir dia akan ada anak. Dia tak terfikir. Yang dia nak, dia tak tahan dengan apa yang dia alami dan dia terima je. Dan selepas dia terima ilmu tu, Zaki cakap diorang pun naik motor balik. Tapi waktu nak naik motor balik ni, dia dah rasa benda yang lain macam pada Hasan. Iaitu Hasan ni memang dia ada bau badan yang tak sedap. Sebab dia memang tak suka pakai perfume. Dia kata, itulah yang Zaki cerita. Tapi bila naik motor dengan Hasan, waktu tu Zaki bawa kan, Hasan duduk belakang. Wanginya Hasan tak boleh cakap. Wangi semerbak, tak macam minyak wangi. Seolah-olah macam pendamping dia tu memang memberikan impak yang sangat luar biasa pada Hasan. Baru dapat wangi terus. Jadi diorang pun balik. Dia hantarlah Hasan balik rumah. Jadi waktu tu dah lebih kurang maghrib lah, lebih kurang macam tu, petang-petang lah. Jadi bila diturunkan Hasan dekat rumah, Zaki tengok, Zaki perasan, imbas mata Zaki nampak ada seorang perempuan pakai baju kurung ikut Hasan daripada belakang. Tapi mukanya tak nampak, cuma baunya wangi dan bentuk badan dia memang cantik. 30, 20, 30. Itu habis 3 Ramli ya, janganlah kecam pula. Maksudnya badannya cantik. Waktu tu Hasan cakap, oh inilah mungkin pendamping yang Tok Bomoh tu bagi. Dan pengeras yang dibagi, yang diorang bagi pada Tok Bomoh tu, kata Zaki, memang banyak jugalah. Dan Hasan sanggup beratus jugalah nak kena bagi pada Tok Bomoh tu sebagai pengerasnya. Jadi sejak daripada tu,
Satu kilang dekat Pulau Pinang. Kalau siapa-siapa tahu cerita ni bolehlah komen. Satu kilang dekat Pulau Pinang tu semua suka dengan Zaki. Salah. Semua suka dengan Hassan. Hassan dah tak kena marah lagi. Hassan dilayan dengan elok-elok. Lepas tu ada pula 2-3 orang perempuan yang duduk apa bunyi macam-macam, yang duk syok dengan Hassan. Maksudnya dengan kata lain, sejak daripada tu Hassan dapat kerja senang, kawan-kawan suka. Zaki je yang tahu ceritanya, tapi Zaki diam. Zaki kata macam itu bahagian dia dah nak terima kan. Lepas tu sejak daripada tu Hassan jadi playboy gila, dengan perempuan sana, dengan perempuan sini. Orang tak pernah ada kan, kalau sekali dapat makwa, seronok lah. Macam kera dapat kera dapat bunga, bukan macam itulah, macam tu. Jadi dengan kata lain, dia memang famous satu kilang tu. Tapi dia punya famous dia tu waktu hari, kata Zaki, waktu kali pertama dia nak bagi makan pada benda tu, dia bukan telefon, dia minta tolong Zaki temankan sebab dia kena masuk dekat dalam belukar. Tapi Zaki pun rasa macam nak teringin juga nak tengok. Dia kata dia pun tembal lah si Hassan. Waktu sampai dekat dalam hutan, Hassan baca mentera dan dia nyalakan kemenyan. Maaf budak rumah abang batuk pula. Waktu Hassan baca mentera, tak ada apa-apa berlaku. Tapi selepas Hassan nyalakan kemenyan, tiba-tiba diorang semua dengar suara perempuan menjerit-jerit daripada jauh. Macam suara tu jauh, tiba-tiba suara tu makin dekat, naik seram diorang berdua. Dan tak semena-mena depan diorang muncul seorang perempuan yang cantik gila. Dan perempuan tu senyum pada diorang berdua. Dan tiba-tiba perempuan tu bongkokkan badan, dia makan asap yang terlepas daripada kemenyan tu. Gitu agaknya lah kan. Dan waktu dia makan tu, hilang muka cantik dia. Yang ada adalah muka nenek tua, macam nenek kebayat. Waktu makan tu, habis benda tu makan, benda tu tegak balik, cantik balik. Lepas tu dia senyum dekat-dekat Zaki dan juga Hassan. Lepas tu hilang, terus tak ada dalam pandangan. Dan itu juga yang berlaku setiap malam Jumaat. Waktu nak bagi makan, Hassan akan minta tolong pada Zaki dan Zaki akan teman. Lepas tu dia setiap kali makan, itulah perangainya. Muncul perempuan cantik, lepas tu bongkok, makan asap tu, gok macam tu agaknya. Lepas tu waktu makan tu jadi perempuan tua. Lepas tu dia tegak, dah kenyang, dia tegak. Lepas tu dia hiduplah jadi perempuan yang cantik. Okey, ceritanya jadi teruk bila ada seorang perempuan betul-betul jatuh cinta dengan si Hassan. Dan Hassan pun jatuh cinta dengan perempuan ni. Dan diorang bercadang nak kahwin. Benda ni dah berlanjutan sampai 5 tahun tau. 5 tahun benda ni. Jadi selepas 5 tahun, diorang bercadang nak kahwin, Hassan dan juga budak perempuan ni. Dan waktu tu Hassan jumpa semula dengan Zaki. Hassan minta tolong Zaki. Minta tolong kalau nak jumpa, bukan kalau nak jumpa dengan bomoh tu, nak minta dibuang benda Allah tu. Jadi diorang pun pergilah jumpa bomoh tu. Waktu tu diorang masih kerja satu kilang lagi. Tapi bomoh tu dah tua sangat, dah 90. Lepas tu bila tanya dengan bomoh tu, dekat-dekat 90 lah umur dia. Bila tanya dengan bomoh tu macam mana nak buang, bomoh tu boleh cakap apa? Saya pun dah tak ingat yang mana saya bagi awak. Aduh. Masalah bomoh macam ni. Korang kalau nak cari bomoh, cari yang ada ingatan kuat tau. Jadi bomoh ni tak tahu yang mana. Sebab dia kata setiap benda yang dia bagi, menteranya lain-lain, pemutusnya lain-lain. Jadi Hassan punyalah takut. Dia cerita juga dengan bomoh tu apa mentera-menteranya. Barulah lepas 10 minit, barulah bomoh tu ingat. Dia cakap macam ni: ilmu yang aku bagi kat engkau ni antara pendamping yang paling kuat. Dan syaratnya aku rasa engkau dah tahu, iaitu kau akan berdamping dengan dia sampai bila-bila. Memang Hassan dengan Zaki mengangguk betul sampai bila-bila, tapi tak ada pemutusnya. Dia nak kahwin, dia tak naklah kahwin lepas tu ada perempuan lain daripada alam sebelah.
Tak sedap lah kan. Nanti abang cerita kenapa dia nak putuskan. Tapi Tok Bomo tu cakap memang tak boleh. Itulah perjanjian dia sampai bila-bila. Walaupun dah kahwin, tetap kena berpartner dengan makhluk tu. Cumanya mungkin kata kalau makhluk tu jenis bertimbang rasa, okey. Tapi kalau makhluk tu tak bertimbang rasa, akan menjadi benda-benda buruk dalam perkahwinan tu. Dan memang itulah penyebabnya kenapa Hasan nak putuskan hubungan dengan makhluk tu, dengan pendamping dia. Sebab setiap kali dia keluar dengan budak perempuan tu, maksudnya dengan makwa dia, setiap kali tu juga macam-macam masalah. Kereta rosak, duit hilang, aksiden. Lepas tu pula makwa dia pula ada lebam-lebam kat kaki, seolah-olah ada benda yang gigit. Dia pun sama, macam ada benda gigit. Dan sejak dia berkawan dengan budak perempuan ni, dia dah tak bagi makan lagi dengan benda Allah tu. Dan sampai benda Allah tu kadang-kadang mengaruk nak makan. Dia datang dalam mimpi, kadang-kadang dia muncul dekat depan muka, dia kata dia lapar, macam tu sekali. Tapi akhirnya tak dapat diputuskan dan dia orang tetap teruskan perkahwinan. Kahwinlah juga Hasan dengan budak perempuan tu. Dan ceritanya akhirnya budak perempuan tu mengandung bini Hasan tu lah. Dan sepanjang perkahwinan diorang macam-macam masalah, kata Zaki. Tapi selepas kes berkahwin tu, Zaki dah jarang jumpa dengan Hasan. Sebabnya setiap kali nak jumpa banyaklah juga dia punya masalah-masalah tu. Tapi daripada dia dengar daripada kawan-kawan, hidup Hasan teruk gila sejak dia kahwin. Dan dia yakin itu semua disebabkan benda tu jadi jealous tau. Sebab kan Tok Bomo tu cakap benda tu kalau baik-baik lah kan. Kalau dia kata benda tu jealous, tak boleh nak buat apa. Jadi mungkinlah. Jadi itu adalah penamat cerita yang pertama. Okey, sekarang abang nak sambung untuk bahagian yang kedua. Cerita ni panjang jugalah, boleh kata panjang jugalah untuk raya kan. Cerita satu cerita tapi panjang gila, 3 bahagian. Okey, bahagian yang kedua. Dan selepas bini Hasan mengandung, Zaki dapat kerja kat tempat lain dekat Kedah. Jadi diorang ni terputus hubungan. Tak jumpalah Zaki dengan Hasan. Selepas setahun, barulah Hasan dengan Zaki jumpa balik. Itu pun lepas Hasan cari Zaki. Dia nak ceritakan masalah dia. Jadi Hasan pun ceritalah dekat Zaki apa yang dia alami. Semenjak bini dia mengandung sampailah melahirkan anak, bini dia banyak kena. Hasan tak banyak kena, tapi bini dia kena isaplah kakinya berlebam-lebam. Lepas tu bila dah sakit tak baik-baik, dah bawa pergi hospital, tapi tak tahu kalau demam tu melarat-larat sampai 2-3 minggu. Kalau batuk tu tak sudah, dah bawa pergi hospital, dah x-ray, dah ambil darah. Doktor kata tak ada apa-apa masalah. Tapi memang Hasan yakin itu adalah berpunca daripada amalan yang dia amalkan dulu. Tapi pada waktu ni Hasan dah tak tahan dengan gangguan. Rumah tangga dia huru-hara. Anak yang dia lahirkan tu asyiklah manjang demam. Jadi Hasan berpakat dengan Zaki, minta tolong Zaki. Dia jumpa Zaki, minta tolong kalau bolehlah dibawa benda ni pergi buat perubatan Islam. Jadi diorang pun carilah dekat kawasan Pulau Pinang tu perubatan Islam. Akhirnya jumpa. Jadi dijumpalah dengan seorang ustaz. Diorang pun planning lah nak datang, dah beritahu, dah telefon semua. Sampai waktunya bila diorang sampai rumah ustaz tu tengok je diorang. Terus ustaz tu cakap, apalah amalan yang awak ambil ni, teruk sangat, kata. Jadi dia pun ceritalah dengan ustaz tu. Rupanya ustaz tu boleh nampak alam sebelah. Maksudnya dia boleh nampak benda yang dibawa yang mengekori si Hasan ni. Jadi lepas dia cerita, ustaz tu pun menggunakanlah ilmu-ilmu yang dia ada. Kalau tak silap, dia kena mandi dengan daun bidara. Dia adalah amalan-amalan zikir yang diminta Hasan untuk amalkan. Tapi yang tak jadinya benda ni ialah Hasan daripada muda sampai ketua tak pernah solat. Memang dia kata dia sendiri tak tahu solat. Zaki pun cakap dia pun waktu muda-muda dia rancak juga, tak adalah solat dia kata. Tapi bila dah naik tua ni dia kata dia solat lah, tapi dia tak sangka Hasan langsung tak solat.
Jadi ustaz tu rasa macam stres. Banyak kali datang tetap juga tak putus, tetap juga ada benda alah tu. Bini dah makin teruk, anak asyik demam, asyik sakit, dan dia pula manjanglah kerja, buang kerja, dapat kerja kena buang kerja, dapat kerja kena buang kerja. Macam-macam masalah dia. Kereta rosak, motor rosak, rumah rosak dia. Jadi benda tu mungkin ada kaitan. Jadi ustaz tu cakap tak boleh nak buat apa-apa. Sebabnya walaupun saya dah ubat macam nak gila, tapi kalau tuan punya badan tak ada pendinding, tak ada amalannya, benda tu tak jadi, kata ustaz. Tak ada, memang tak ada. Jadi kecewalah si Hasan ni bila dengar penjelasan daripada ustaz tu. Jadi Hasan ni minta tolong juga dengan Zaki. Selang beberapa hari tu cari balik Tok Bomoh tu. Tolong putuskan. Tolonglah, dia kata, apa pun dia mampu, dia sanggup bayar, dia sanggup gadaikan. Dia tak nak kehilangan isteri dengan anak dia. Okey, jadi jumpalah dengan Bomoh tu, dan kali ni Bomoh tu memang dah makin tua, dah nyanyuk. Langsung dia tak ingat apa yang dia dah bagi amalan dekat si Hasan. Cuma dia kata, apa yang kau buat itu adalah kau punya kehendak. Jadi kau kena tanggung benda ni. Jadi benda ni jadi berat namanya. Namanya berat. Dan terpaksalah si Hasan ni bawa benda tu. Dan Hasan cerita dekat Zaki, boleh kata setiap malam Jumaat, kan dulu dia kata dia bagi makan, maksudnya sejak dia ambil tu dia bagi makan, nyalakan kemenyan dekat dalam beluka sambil baca mentera. Tapi lepas dia kahwin, dia kenal dengan budak perempuan tu, dia dah tak bagi makan lagi. Lepas tu bila dah lama-lama dia asyik kena gigit dekat ibu jari tu, dia rasa stres. Kata Hasan, dia rasa stres. Jadi dia pergi buat balik, buat semula amalan tu, bawa kemenyan. Ini dia cerita kat Zaki, dia bawa kemenyan, lepas tu dia pergi dekat beluka, dia bakar, dia baca. Benda tu dah tak jalan. Benda tu kata dalam mimpi, mengikut cerita Hasan, benda tu kata apa? Aku dah tak nak makanan daripada kau. Aku dah boleh dapat makanan daripada tempat lain, tapi aku tak nak putus dengan kau sampai bila-bila. Kalau kau nak putus, kau putus dengan bini kau, bukan dengan aku. Kau tahu ambil aku, tapi kau tak tahu nak bela. Macam tu lah lebih kurang. Abang cakap ayat abang lah kan, bukan ayat benda tu. Dan itulah yang dia cerita kat Zaki. Zaki dah habis ikhtiar, dah tak tahu. Jumpa dengan ustaz dah, jumpa dengan Bomoh, orang yang bagi ilmu tu dah. Nak buat apa lagi? Jadi dah tak boleh buat apa-apa. Dan sejak daripada tu, bila ikhtiar dia orang semua tak menjadi, dan akhirnya Zaki tak jumpa lagi dengan Hasan. Selepas 10 tahun baru dia orang jumpa. Tapi selepas 10 tahun tu abang masukkan ke bahagian yang ketiga, sebab ceritanya terlalu panjang kan. Jadi selepas peristiwa dia jumpa dengan ustaz, dia jumpa dengan Bomoh tu tak jalan. Jadi dia pergilah, Zaki dah tak jumpa lagi dengan Hasan. Hasan meneruskan hidupnya. Okey, jadi abang sambung dengan part yang ketiga. Yang ketiga ni adalah part terakhir sebelum penutup. Waktu tu tahun 2005. Waktu tu juga kata Zaki, dia pun dah kahwin, dia dah bina keluarga dia sendiri, dan pada satu hari dia balik kampung. Dia balik kampung dekat Pulau Pinang, dan dia tergerak, tak tahulah kenapa pada hari itu selepas 10 tahun, dia tergerak nak cari Hasan semula. Dan dia pergi rumah lama Hasan. Rupanya Hasan ada dekat rumah tu. Dan dia jumpa dengan Hasan, dan dia terkejut gila sebab Hasan dah tak terurus macam dulu. Dulu pun tak terurus dia kata, tapi dia dah makin tak terurus. Lepas tu mengikut kata Hasan, dia dah makan ubat darah tinggi, kencing manis. Lepas tu dia dah makan ada ubat-ubat gila pula. Sebab dia kata, dia nak ceritakan Okey. Jadi dia kata benda tu yang menyebabkan dia jadi macam tu. Dan waktu jumpa tu Zaki tanya, habis kau semayang tak? Dia kata sekarang. Dia kata dia cuba nak semayang. Setiap kali dia nak semayang, benda Allah tu selalu ganggu dia. Dan disebabkan gangguan-gangguan macam tu, dia tak boleh nak semayang. Okey, apa yang terjadi dengan isteri dia, kata Zaki. Zaki tanyalah, bini kau macam mana? Rupanya bini si Hasan ni dah bercerai dengan Hasan. Dah tak hidup sama. Puncanya, bila bini dia mengandung anak kedua, keadaan bini dia makin teruk. Dia punya penyakit macam-macam. Selalu bini dia nampak perempuan datang nak cekik dia. Sampaikan bini dia naik gila. Dan akhirnya anak yang kedua Hasan ni gugur. Waktu gugur tu Hasan betul-betul tak ada apa-apa. Maksudnya memang
ekonomi dia teruk gila pada waktu tu. Jadi bini dia tak tahan, akhirnya bini dia failkan failkan penceraian. Bini dia minta cerai, dan selepas tu naik mahkamah, dia orang pun bercerai. Bila bercerai, okeylah, Hasan balik semula rumah mak dia, dan bini dia bawa anak dia. Sebab sejak daripada tu juga Hasan kena makan ubat gila. Dia kata dia selalu berhalusinasi. Dia nampak kadang-kadang perempuan, dia kata dia bukan berhalusinasi, dia nampak perempuan tu nak cekik dia, perempuan tu nak balas dendam lah, perempuan macam-macam lah muncul perempuan tu. Tapi dia beritahu dekat hospital akan cakap benda ni halusinasi. Jadi sebabkan tu dia dapat makan ubat gila. Jadi hidup Hasan sangat tak terurus. Dan mengikut kata Hasan, sejak daripada bini dia bercerai, perempuan yang datang setiap kali yang pendamping tu datang, dia tak datang dalam bentuk perempuan cantik lagi dah. Dia datang dalam bentuk perempuan yang hodoh dan mukanya selalu bertukar-tukar. Datang je dalam mimpi hodoh, kadang-kadang muncul dekat rumah dalam perempuan hodoh, sampai memang Hasan tertekan gila. Sebab itu bini dia minta cerai, dia kata. Sebab dia pun dah naik gila handle benda tu. Dia tak tahu macam mana nak putuskan, dan dia cuba nak semayang, nak mengaji, belajar mengaji. Tapi bila dia mengaji, dia bila solat, makin teruk benda tu. Benda tu muncul berkali-kali, bertalu-talu. Jadi itulah kali terakhir Zaki jumpa dengan Hasan, dan lepas tu diorang pun berpisah semula. Dan Zaki lepas tu duduk dekat kawasan Selangor, dia dah tak duduk lagi dekat kawasan Pulau Pinang. Dia kata dia kawasan Kedah, Pulau Pinang tak ada. Dia dengan isteri dia dapat kerja dekat Selangor, dan diorang buat bisnes kedai makan. Okey, apa yang jadi dengan Hasan? Baru-baru ni mengikut Cik Zaki cerita, pada tahun 2020 Hasan meninggal dunia disebabkan oleh komplikasi macam-macam penyakit. Memang betul lah kata Zaki, ilmu yang dia ambil tu ikut dia sampai dia mati. Tapi Zaki dapat tahu Zaki dapat tahu kematian Hasan ni dah terlewat. Tak sempatlah dia nak pergi melawat Hasan. Dan dia kata walaupun dia balik kampung kadang-kadang ke Pulau Pinang, dia pun tak sempat nak tengok kubur Hasan lagi. Dia kata dia pesanan untuk abang, dia beritahu kat abang, lalu abang sampaikan kat semua kan, kalau nak ambil ilmu tu, pastikan ilmu tu adalah ilmu yang betul-betul daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau ambil ilmu yang lain, takut jadi macam ni. Kesian, disebabkan hidup terlalu tertekan, dia jadi sampai ke mati. Benda tu ikut. Jadi itu adalah ending kepada cerita. Abang tak boleh nak beritahu nama Hasan sebenar, tapi abang minta semua penonton-penonton abang, kita sedekahkan Al-Fatihah, ya Allah belit. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah cerita ni. Walaupun nama abang tak beritahu, tapi arwah yang abang ceritakan ni. Moga-moga almarhum ditempatkan di kalangan yang beriman. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hari ni ada satu cerita tapi abang pecahkan kepada 3 sebab ceritanya terlalu panjang. Sebab kalau pecah 3 kan kita sempatlah nak berehat sekejap. Dan abang ada satu pesanan lah. Banyak kali abang dapat cerita-cerita yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ni kan. Dan kalaulah kalian semua, kita semualah ditawarkan dengan ilmu-ilmu yang salah macam ni, tolonglah jangan ambil. Sebabnya kesannya sangat buruk. Kadang-kadang walaupun kita dah meninggal, anak cucu kita menanggung benda tu. Janganlah ambil. Mana-mana yang rasa-rasa ada bercita-cita nak ambil, cepatlah buang-buang. Tak payah kumpul saka. Saka ni memang tak bagus. Ini persediaan saka kan. Saka memang tak bagus nak dikumpul-kumpulkan. Jadi terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Dan pesanan abang untuk hari ini, selamat Hari Raya. Raya elok-elok, hati-hati di jalan raya, sebabnya ini kita dah lama tak raya kan. Inilah masanya untuk jumpa dengan saudara mara, sahabat andai, sepupu sepapak, minta maaf lah. Kita minta maaf satu sama lain dengan pakcik makcik kita, dan kita raikanlah hari ni, hari raya ni dengan sebaik-baik keraian. Kita selalukan banyakkan selawat sambil-sambil drive tu, ingat-ingat selawat. Sebab yelah, orang dekat jalan raya, gila lah, ini raya yang paling havoc sekali kan. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya.